sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan niaga Vista Manhaj yang sedang bersiaran secara langsung melalui Webex Meet dan hari ini 3 hari bulan Jun tahun 2020 bersamaan dengan berapa Syawal ya? Saya lupa ni. Dah berapa Syawal kita ni? Ustaz Azman, dah berapa ya? Syawal yang ke berapa kita ni? Fazli ingat tak? Aku tak ingat dah. Ha? Hari ni 11. 11 lah. Tak kira. Tak kira dah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya sebutkan dalam promo yang saya masukkan dekat grup WhatsApp masing-masing. 11 ke 10? 11 kot. Baik. Malam ni kita nak kongsi sedikit saja tentang Steve Vista. Tadi petang saya sempat berbual dengan Puan Aida Datuk Hashim dan beliau bagi tahu saya petang tadi mereka semua staf-staf yang berada di pejabat. Staf yang berada di pejabat petang tadi termasuk CEO, termasuk Puan Aida, mereka telah membuat satu test Steve Vista, iaitu teknik bagaimana untuk diamalkan Steve Vista ini bagi mereka yang ada masalah kesihatan atau mereka yang nak membaik pulih sistem kesihatan mereka untuk upgrade tahap kesihatan masing-masing. Steve Vista ini cara untuk amalan dia boleh macam-macam cara Steve Vista ni. Yang pertama, of course lah, ganti gula. Itu adalah yang pertama sekali. Ya, sebagai ganti gula. Maknanya ganti gula ni, apa saja yang kita buat air, contohnya yang menggunakan gula, buang gula jauh-jauh dari rumah anda, walaupun ada satu guni gula, buang jauh-jauh dan gantikan dengan Steve Vista. Titiskan, masukkan Steve Vista. Dan berapa banyak titis nak dimasukkan? Satu titis untuk satu cawan dah memadai dah sebab dia manis. Itu cara biasa. Kita juga boleh menggunakan dalam masakan kita. Maksudnya kalau kita masak siap-siap dulu. Jangan masuk gula, jangan masuk apa-apa lagi. Selepas siap masak, disejukkan, baru titis Steve Vista di dalam masakan anda. Berapa titis, itu terpulang berapa besar periuk kita lah. Kalau periuk besar tu, kenalah 3-4 titik. Tapi kalau periuk biasa yang kecil tu, 1 titis, 2 titis dah memadai. Jadi kali ini kita betul-betul harap kita dapat membawa perubahan dan membawa manfaat kepada lebih ramai rakyat Malaysia, kerana minggu lepas pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Menteri Kesihatan Dr. Adham Bamba telah mengisytiharkan bahawa jumlah pesakit kencing manis di Malaysia adalah 3.8 juta orang. Kalau dikirakan 32 juta rakyat Malaysia, ianya lebih kurang 10% daripada rakyat Malaysia mengidap diabetes, dan itu merupakan persentase yang cukup besar. Malaysia adalah negara nombor 1 di Asia Tenggara sebagai juara piala diabetes dan obesiti di Asia Tenggara. Kita champion. Kalau bola kita kalah, tapi kalau diabetes peringkat Asia Tenggara kita nombor 1. Kita nombor 1. Sebab rakyat Malaysia ni memang suka makan gula. Kalau tak ada gula, bagi dia akan menjadi macam-macam. Hari Sabtu saya akan cerita kenapa gula boleh membuatkan kita mengalami ketagihan dan mengalami simptom seperti orang yang menagih dadah. Itu yang saya akan kongsikan pada 6 hari bulan 6 nanti. Okey. Satu lagi cara nak mengamalkan Steve Vista, ya, bagi kadang-kadang kita boleh masukkan di dalam ais kosong, dalam air sejuk kita ni. Tiap-tiap kali kita minum air sejuk, kita boleh gunakan setitis Steve Vista, cukup. Tapi terpulang, ada orang bila dia tengok ais kosong rasa manis, dia jadi pelik. Mana ada air kosong manis? Jadi bila masuk dalam ni, dia tak jadi air kosong, dia jadi air sirap. Tupperware kita sama Kak Bai. Asal ni Kak Bai. Sama belakang ni. Sama lah Tupperware. Lah sama juga Fazli. Kenapa ni? Aura ni. Apa dia? Air panas?
Air panas dia macam ni. Dalam waktu kita bancuh air kopi ke air teh ke apa ke, okey, kita jangan guna air panas, kita guna air suam. Jangan air mendidih, sebab bila air mendidih ni kalau kita bancuh Be-Life Coffee ke atau kita bancuh B-Colin dengan air yang mendidih, dia merosakkan enzim yang ada di dalam B-Colin atau Be-Life Coffee, dan itu tak ada makna lah, kosong lah kan. Tapi boleh dengan air suam. Jangan air mendidih lah, air tengah-tengah panas tu, tengah masak-masak tu panas guna tu, itu tidak sesuai. Tapi kalau air suam, okey, no problem, tak ada masalah. Jadi sebab itu bila nak masak, sejukkan dulu masakan kita, lepas tu barulah kita titiskan Stevista dan kita kacau dia. Okay? Alright, now tuan-tuan dan puan-puan, dah berapa cara tadi? Titis dalam air sejuk boleh, titis dalam air minuman biasa boleh. Berapa banyak? 1 titis cukup dah. Kalau orang tu dia rasa dia tak puas, itu pulang lah. Ada orang yang ketagih manis, kan? Jadi itu stevia ni dia antara perkara penting, kepentingan stevia adalah dia ni membantu mengurangkan ketagihan kepada gula. Itu tajuk ketagihan gula tu, nanti kita cerita pada hari hari Sabtu ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah Stevista yang ada di tangan saya. Okey, siapa yang ada Stevista tu bolehlah keluarkan. Siapa yang ada keluar, kita buat sama-sama ya, sebab saya nak tanya, ada sudu dah, bagus sudu plastik. Bagus sudu plastik, tapi tak boleh sudu besi. Tapi terbaiknya sudu plastik lah, sebab dia tidak pengalir yang dia penebat, itu lebih bagus. Jadi cara dia yang diberitahu oleh Puan Aida adalah nampak ambil sudu plastik. Tapi tak ada pun tak apa. Sebab kalau boleh, siapa yang ada tu tolong buat sama-sama ya. Sebab di ujung rancangan saya akan tanya macam mana anda rasa. Okey, nampak tak? Kita menggunakan 1 titik, 2 titis, 3 titis, 4, 5, 6. Dah 6 titis. Sekali hadap. Ini untuk orang yang nak improve kesihatan dia. Tak kisahlah sakit apa, kecil mana, darah tinggi, kanser ke apa ke. 6 titis. 6 titis je pun. Bukan banyak, bukan penuh pun 6 titis dalam satu sudu kecil ni kan. Tak banyak pun. Kan? Jadi siapa yang ada tu jomlah buat sama-sama. Nanti aku nak interview. Jadi kita boleh buat sama-sama. Jom. Betul? Isap je sudu dia. Itu dia. Siapa berani buat? Dia tak manis sangat. Bila kita ambil dia secara direct, dia tak manis sangat. Secara direct, dia tak manis sangat. Okay? Dia rasa pahit macam tu. Pahit nak manis. Manis tu kurang. Tak percaya buat lah. Sedap ya. Jilat lah. Kalau apa dia Kak Bai? Sudu kaca boleh? Sudu kaca bagusnya sudu plastik, tapi kalau tak ada, bantai je dulu Kak Bai, tak ada masalah. Okey. Apa dia? Pahit. Itu yang bestnya. Kita kena tahu sifat stevia yang original. Bila kita ambil dia secara direct, dia pahit. Kalau kita basuh dalam air, dia akan jadi manis. Itu sifat stevia original. Kalau kita nak tahu, kalau kita pergi orang offer kita stevia tu, kita boleh tahulah. Berapa titik? 6 titik. 6 titik. Itu sama Ustaz Man. Sama. Lepas tu titiskan 1 sudu dalam Be-Life Coffee. Apsal Kak Bai buat muka macam tu. Apsal Kak Bai? Apa rasa Kak Bai? Okey, lepas tu
Pahit. Maknanya bila pahit tu betul lah original lah stevia. Itu cara kita nak mengenal pasti stevia. Macam mana Ustaz? Pahit Ustaz? Ustaz Azman. Apa ni? Muka berkedut dah. Ustaz Azman muka dah berkedut. Kan? Lepas tu, Baik, manis. apa dia Ustaz? Baik. Pahit manis. Okey. Dah siap tu. Baik juga. Memang pahit lah stevia original. Letakkan 1 titis dalam Be Life Coffee. Ni kaedah dia ni. Memang manis. Apa dia Kak? Kopi tu manis? Memang manis lah. Manis lah. Sebab bila kopi memang dah manis. Tak manis sangat. Sedap. Terasa lagi manis dia. Manis. Pahit ke manis? Kak Bai. Pahit ke manis? Dah, dia bantai air sejuk. Minum dengan air kosong dia manis. So di hujung rancangan sekejap. Sebab baru lepas minum kopi. So minum dengan air putih tu dia jadi air gula lah. Air tu tak jadi. Bukan air kosong, air gula jadinya. So di hujung rancangan kejap lagi, kita akan cek sama-sama siapa yang minum, siapa yang praktikkan apa yang saya cakap tadi. Saya nak tanya, berlaku tak seperti mana berlakunya di pejabat tadi? Di pejabat tadi semua staff yang bekerja di pejabat, masuk CEO dan CFO, mereka kata selepas dia minum, dia buang angin tu macam bom. Pok-pak, kentut je tu. Dan selepas itu ada yang lumba lari pergi toilet. Itu kejadian petang tadi. Jadi tadi bila saya call Puan Aida, sebab saya nak dapatkan lebih terperinci tentang stevia tu. Tapi itu pula yang dia bagi kat saya. Ini adalah seperti mana yang diajarkan oleh Puan Aida, teknik bagaimana diamalkan. Laju. Jadi anda selepas inilah caranya nak ngajak orang untuk membaik pulih. Tu rasa apa sekarang? Rasa macam kebeh-kebeh ke pipi aku ni. Dia rasa macam mana Abang Rosdi dah try belum? Tak try je. Dah try ya. Ya Kak Bai. Tak dengar Kak Bai. Apa dia Kak Bai? Tadi berapa titik? 6 titik. 6. Oh, tadi saya 2 saja. Mana boleh tambah lagi sekata lagi. Apa ni? Dia kena 6. Ini adalah seperti yang dinasihatkan oleh tim R&D. Tim R&D kita. Mereka kata kalau kurang daripada 6 tidak cukup dos. Tak cukup dos dia. Dosage dia tak cukup. Untuk tujuan rawatan. Untuk ganti gula tak apa. Untuk ganti gula, untuk cuci usus, untuk tekan dia, sebab dia bagus untuk mengawal tekanan darah, kan? Mengawal asidik dalam darah kita. Dia kena 6 titis. Bukan kalau takat nak campur dengan air, itu untuk ganti gula aja. Tapi untuk nak improvekan kesihatan kita, macam tadi tu, ambil satu sudu plastik ni, kan, 6 titis. Itu cara yang terbaik. Baru nampak cepat keberkesanannya. Jadi apabila kita, itu sebab bila saya cerita semalam tentang set SEPV, sistem amalan pemakanan produk Vista. Jadi bila kan minggu yang pertama tu kita dah boleh tambah Vista sebagai amalan harian. Kurang-kurang pun ambil 6 titis ini sekurang-kurangnya sebelum nak tidur. Maknanya sebelum nak tidur, ambil satu sudu ni, titiskan 6 titis Vista, dan selepas itu minum susu Bicolin. Apa itu tidur. Untuk sekurang itu amalan untuk minggu yang pertama, dan seterusnya tu. Maknanya
Steve Vista dah boleh masuk pada minggu yang pertama tu. Tapi selepas itu kita follow je lah, tak ada masalah. Cumanya SAPV ni pada minggu pertama kita tak disyorkan untuk masukkan Botafast. Kan? Tetapi B-Mind boleh campur dengan B-Colin pada sebelah pagi. Lepas tu malam ambil B-Colin. Sebelum itu ambil 6 titis Steve Vista yang kita titiskan secara serentak di dalam sumbu plastik dan kita minum dia. Tak ada masalah kan? Okey kan? Boleh minum kan? Tapi kalau 6 titis dalam air sejuk, mampus tak? Tak boleh minum. 6 titis dalam air sejuk, confirm air tu tak habis. Betul tak? Sebab satu titis pun dalam satu cawan pun dah manis dah. Kan? Tambah pula kalau letak Ni sangat. Kak Bai tak cukup 2. Kak Bai kena ambil 6. Sebelum tidur kan ambil lagi 6. Tengok saat lagi nanti macam mana. Kita nak tahu bagaimana kesannya, ya. Saya nak tahu bagaimana kesannya kepada sistem tubuh anda. Jangan susah hati. 6 titis, kalau 6 titis sehari bermakna kurang-kurang kita akan guna 10 titis dalam amalan harian kita. Maknanya 30 hari ngam-ngam settle satu botol. Betul tak? Sebab satu botol Steve Vista adalah untuk dia boleh 300 titik kan, 300 titis. Jadi maknanya 6 tu kita ambil sebelum tidur. Bagusnya 6 tu sebelum tidur sekurang-kurangnya. Tapi insya-Allah saya akan buat sehari 3 kali 6. Pasal apa? Melisa, daun melisa tu memang sangat powerful dan begitu juga dengan premix B-complex. B-complex ni semua jenis vitamin B ya ada di dalam Steve Vista. Vitamin B complex termasuk beta carotene dan sebagainya. Itu sangat-sangat bagus. Dan saya akan kumpaskan insya-Allah pada hari Sabtu nanti. Dalam hari bulan 6. InsyaAllah. Jadi, alright. Jadi, boleh faham ya cakap tu? Jadi, selamat beramal ya. Jadi, maknanya sebotol Steve Vista untuk seorang. Kalau satu keluarga memang tak cukup lah. Tak confirm tak cukup. Steve Vista, seorang satu botol untuk sebulan. Nur Fazli, kalau dia share dengan kucing dia, lagilah tak cukup. Boleh jadi tu. Dia boleh. Boleh. Tak percaya. Apa dia? Kalau minum Botafast nanti boleh sekali minum Steve Vista ni. Boleh, tapi jangan campur lah Steve Vista campur Botafast Kak. Nanti tak tahu, kalau takut tak bangun terus aku risau juga kan. Jangan buat asyik-asyik lah, jarakkan sikit. Tak ada masalah. Dia Botafast ni kita boleh ambil pukul 10, pukul 11 pagi. Kalau kita dah bangun pagi, kita ambil B-Mind dan B-Colin. Botafast tu kita ambil. Saya suka ambil Botafast selepas 1 jam saya ambil makanan berat. Macam saya makan nasi ke apa ke, saya ambil je 1 jam selepas. Sebab saya nak turunkan gula daripada makanan yang saya makan tu. Sebab Botafast dia boleh menurunkan gula dengan secara drastik. Sebab dia ada daun gelenggang dalam tu. Dia ada kebanyakan bahan ekstrak yang ada dalam Botafast itu, dia membantu untuk menurunkan gula. Jadi saya suka ambil Botafast selepas 1 jam saya makan. Terutama kalau makan nasi saya suka ambil 1 jam selepas. Maknanya dia dah turun elok dah semua. Makanan pun dah turun sampai ke perut dah. Perut pun dapat borol elok ya. Lepas tu baru ambil Steve Vista. Botafast. Itu pada pandangan saya lah amalan yang kita buat insya-Allah. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jom kita share satu PowerPoint yang saya mana je PowerPoint. Okey, di sini kot. Oh, bukan yang ini. Okey, bukan ini. Sekejap tadi baru saja saya dekat di sini. Ini ke? Bukan. Sekejap Sorry, mana ya? Bagi saya masa sikit.
Okey. Alright. Okey. Boleh nampak tak skrin? Okey. Nampak Ada. Ini antara bahan-bahan yang saya akan berikan kepada anda pada 6 hari bulan 6 nanti. InsyaAllah sebab siapa yang selepas ini saya akan keluarkan senarai nama mereka yang ingin menyertai kursus online Steve Vista, dan saya akan buat satu grup Telegram, ya, dan dekat situ saya akan masukkan semua nota-nota dalam kursus. So kalau kita lihat bahan-bahannya, kalau kita tengok sekarang ini seluruh negara dah tahu bahaya gula. Kita boleh tengok bermacam-macam info tentang gula. Ini kita tengok keratan akhbar daripada Sinar Harian, gula. Kita tengok ancaman racun putih tu, kita tengok gula melahap vitamin dan mineral berharga dari tubuh manusia semasa proses metabolisme, kata Dr. Norman Muhammad Narawi. Maksudnya tuan-tuan dan puan, ingat tak saya cerita tentang Kak Tun yang dekat Bukit Kayu Hitam? Dia dah amalkan apa tu bikolin, dia dah amalkan Botafas, Miman, dia amal dah. Tetapi sampai bulan puasa hari tu pun gula dia sampai tahap tak boleh baca. Walaupun dia dah amal 3 bulan dah Botafas, bikolin dan Miman. Sebab apa? Sebab dia sangat suka makan gula pasir. So apa yang berlaku apabila dia suka makan gula pasir, kesan dia adalah gula itu berperanan melahap. Maknanya gula itu makan vitamin dan minerals yang ada di dalam tubuh. Sebab itu orang yang mengalami kecil manis akhirnya akan mengalami masalah osteoporosis, perebutan tulang, kan, dan kekurangan zat dan vitamin di dalam tubuh dia. Dia jadi pucat, dia jadi lesu, kan, jadi zombie. Bagi orang yang kena kecil manis, kita tengok sebabnya adalah gula melahap vitamin dan garam mineral yang berharga daripada tubuh. Maknanya yang ini, tuan-tuan dan puan-puan, ingat anda kena warning anda punya prospek yang mengamalkan produk-produk Vista Manhaj. Kalau gula dia tak boleh kurangkan, kalau dia tak boleh buang daripada rumah dia, susahlah sikit dia nak improve kesihatan dia. Dia hanya boleh bertahan. Tetapi kalau dia keep on ambil gula pasir, itu tidak akan banyak membantu. Kalau boleh kita nak membantu kita punya customer kita, downline kita yang ada masalah penyakit kronik ni, seboleh-bolehnya kita naklah dia boleh sembuh. Sebab kata Dr. Norman Muhammad Narawi, sebenarnya kita boleh sembuh penyakit. Sebenarnya tak ada penyakit yang tak boleh diubati kecuali mati, kata Rasulullah SAW. Betul tak? Tetapi yang masalahnya sekarang ni, macam mana nak sembuh kalau kita masih ambil racun dalam badan? Cuba tengok artikel ni. Gula merosakkan jantung. Dia kata penyelidik di Pusat Sains Kesihatan Universiti Texas di Amerika, di Houston, Amerika Syarikat. Hanya satu molekul daripada glukosa 6-fosfat, produk gula daripada makanan, boleh menyebabkan tekanan teruk kepada jantung. Maknanya gula juga punca sakit jantung, termasuk heart attack. Ini ingat tak kemarin saya bagi tahu Sifu Anwar, leader kita yang kena heart attack pada puasa ketiga atau puasa keempat baru ni, dia kena serangan jantung. Ya? Dan doktor bagi ubat untuk dia turunkan kandungan gula dalam badan dia. Tetapi dia curi-curi ambil Botafas. Selain daripada dia makan ubat hospital yang mana dia jarakkan 2 jam ke 3 jam, dia ambil Botafas. Kesannya gula turun secara drastik dan dia di-discharge. Maknanya dia boleh keluar daripada hospital. Itu adalah benda yang sangat penting. Kena faham sungguh-sungguh betapa bahayanya gula. Termasuk juga kalau tak nak kena heart attack ataupun serangan jantung, tolonglah buanglah gula walaupun 1 guni yang ada dalam rumah tu. Buanglah sebab itu adalah racun. Okey? Alright. Gula adalah racun jika berlebihan. Semua orang ambil berlebihan. Dan 60 jenis serangan penyakit berbahaya yang menjejaskan kualiti kehidupan. Dia boleh memberikan, ini keratan akhbar daripada berita harian. Saya nak tunjukkan keratan akhbar malam ini. Sebab apa? Saya nak bagi tahu kepada anda bahawa media sudah viralkan dengan berleluasa tentang bahayanya gula.
Tapi malangnya ramai orang masih tak kisah. Kan? Masih lagi pastikan kat rumah dia, tiap-tiap bulan kalau dia pergi shopping dekat shopping complex, dia pasti akan beli gula. Kan? Contohnya Kak Bai, berapa Kak Bai gula sebulan? Berapa Kak Bai? Mesti beli gula. Kan aku berapa? Kalau pergi dekat shopping complex kan, dalam troli tu kan, sebulan sekali gula berapa kampit? 2 je. 2 je. Lepas ni tolong buang gula tu. Sebab confirm dah gula tu adalah racun. Pakai Stevista. Itu lagi power, lagi bagus, lagi sihat. Tak Buat apa. cemik tak boleh. Apa dia? Buat cemik tak boleh. Nak buat cemik tak boleh. Dan kalau berbisa kat kena bergula. Maksudnya. Pakai Buat cemik. try dulu Kak Nisa. Tak try tak tahu. Try dulu Stevista. Buat tu nak buat. Nak buat apa? Buat kuih apa? Cek mek apa benda? Nak cemik tu. Cek- Cemik gotel-gotel tu kan. Dia kena bergula dalam tu. Kerana mesti biar tak boleh. Boleh. Dia pun tak try lagi tu Kak Nisa. Try dulu. Hari ni jangan makan cemik. Hari ni jangan bergula. Jangan guna stevia tu. Itulah masalah. Itulah masalahnya. Orang kata kat gula bahaya masih nak letak gula juga. Itu bila nak baiknya. Okey. Apa dia? Okey. Tengok. Tengok ni. Kereta Akhbar Berita Harian 27 Jun 2013. Bukan baru. Viral tentang gula bahaya ni bukan baru. Tengok dekat Berita Harian. Mati manusia kerana gula. Allahu Akbar. Memang pun. Gula adalah pembunuh nombor 1 rakyat Malaysia. Walaupun ianya adalah racun, kita masih lagi tak nak buang gula. Ke mana tu? Ni kalau cakap saya tak nak percaya, tengok Profesor Dr. Muhaya di dalam Facebook dia. Apa dia kata? Boleh baca tak? Makanan kita. Ya, racun paling utama dalam pemakanan kita tanpa manusia sedari ialah gula, kata Profesor Dr. Muhaya. Gula diproses yang dimakan mempunyai molekul yang kecil dan mudah menjadi tenaga dalam badan. Dia cepat tukar kepada tenaga. Tapi masalahnya, kita ambil untuk tukar kepada tenaga, kita kena beraktiviti, berrekreasi, jogging ke, buat kerja-kerja berat. Tapi kita ni bukan berat-berat. Mana kerja kita buat? Kita tak boleh makan lemak kita dengan sempurna. Jika tidak digunakan akan ditukar menjadi lemak dan menyebabkan penyakit kencing manis dan obesiti. Dan kencing manis pula menjadi penyebab utama kepada pengidapnya menjadi buta, dipotong kaki dan akhirnya kegagalan buah pinggang. Ini doktor cakap ni, Dr. Muhaya. Oleh itu kata Dr. Muhaya, fikirlah pilih makanan sedap atau makanan sihat. Pilihan di minda kita. Mana Kak Lisa? Nak makan sihat ke? Nak makan bagi sedap ke? Nak sihat ke? Mana? Pilihan. Sihat. Tahu pun. Okey. Tengok tu. Gula punca terbaru kanser. Sekarang kanser makin banyak. Dulu 30 tahun yang dulu, kalau satu kampung seorang tu kena kanser, semua orang gempar. Ini kena kanser payudara contoh. Tapi sekarang tak kisah dah. Minggu ni orang ni kena kanser, minggu depan dengar orang tu kena kanser. Dah jadi benda biasa. Kenapa kanser? Biasa. Kanser prostat bagi lelaki, kanser payudara, kanser rahim bagi wanita, kanser usus pun ada. Baru ni seorang kawan saya yang dulu dia adalah pengurus akaun di salah sebuah syarikat multi-level di Kuala Lumpur, meninggal dunia. Umur baru 49 tahun. Kanser usus, operasi di Terengganu, meninggal. Kanser. Jadi punca apa? Gula. Punca gula. Sebab apa? Gula ni adalah makanan kegemaran sel kanser. Dalam badan kita dah ada sel kanser tapi dia tak aktif. Tapi kita duk bagi makan kepada sel kanser tu, hari-hari kita makan gula tu, sel kanser tu dapat gula, best. Dia makin gemuk, makin berkembang dalam tubuh kita, akhirnya menjadi sel kanser aktif. Jadi kalau rasa tak nak buang gula lagi, terpulanglah.
Kan? Tu tengok. Lebih 50 gram gula dalam minuman. Ni macam-macam. Ini dalam fast food, dalam kopi perah campuran yang ada banyak kat luar sana, dalam produk coklat yang tin warna hijau, tak nak sebut jenama dia tu, itu pun banyak gula. Tuan-tuan dan puan-puan, semua minuman yang kita dapat daripada peti ais di kedai-kedai, semuanya mengandungi gula yang berbahaya yang sepatutnya tidak dimasukkan. Okey? Ni dia. Dr. Norman dalam buku dia, ini ringkasan kepada buku Dr. Muhammad Nawawi tentang bahaya gula. Dia kata, gula boleh menyebabkan meningkatnya paras glukoza, melemahkan sistem imunisasi tubuh badan. Doktor kata, boleh lemahkan sistem imun. Jadi rasa-rasa kalau nak hinggap dengan COVID, banyakkan makan gula. Nanti dia akan lemahkan sistem imunisasi tubuh, baru senang COVID masuk. Macam tu. Lepas tu, merosakkan buah pinggang, menggalakkan pertambahan kolesterol. Tahu ke tidak, orang yang kena kolesterol, punca utamanya juga adalah gula. Bukan makan lemak. Seriously. Ini kata Dr. Norman Muhammad Nawawi. Saya belajar banyak dengan dia. Sebab dia kata, dia ni doktor perubatan, bekas pesakit kecil manis dan obesiti, dan dia master dia dan sedang buat PhD dia di dalam nutrisi, apa nama, perubatan nutrisi. Maknanya dia belajar master, dia dah ada master dan sekarang buat PhD dalam bidang perubatan nutrisi ni, yang maknanya nak baik pulih sistem kesihatan dengan cara amalan pemakanan. Itu bidang dia. Jadi dia advice tentang benda ni. Jadi kadang kita rasa macam, kolesterol jangan makan tu, sup tulang, sup orang panggil sup gearbox. Sup gearbox, sup tulang, favorite aku tu kalau pergi Gubang Keria tu. Hai, buka lagi kan kedai tu Kak Lisa? Kat Gubang Keria tu? Bukan. Buka kan lepas 9 bulan dia boleh pergi makan buluk. Tu dia. Tak apa makan yang itu. Yang tak boleh je gula. Sebab gula juga ada bahaya untuk melemahkan kolesterol, menggalakkan pertambahan kolesterol. Lepas tu melemahkan penglihatan dan menyebabkan berlakunya katarak. Meningkatkan risiko jantung koronari, blok jantung, menyebabkan sembelit pun sebab banyak gula, menyebabkan obesiti, meningkatkan lemah dalam hati, termasuklah punca hepatitis. Hepatitis tu masalah liver kan, masalah hati kan, pun berpunca utamanya adalah gula. Lepas tu menyebabkan perebutan tulang, tadi saya dah sebut dah, mengaktifkan sel kanser dah sebut dah, menyempitkan pembuluh darah. Dia boleh sempitkan pembuluh darah kita, mempercepatkan cepat tua. Siapa yang ambil gula banyak cepat tua. Dia tak boleh awet muda. Nak awet muda bukan sekadar ambil pemakanan kesihatan, tapi kena stop gula baru boleh awet muda. Kalau tak boleh stop gula, jangan harap. Dan sebenarnya anak-anak kita tengok budak-budak yang hyperaktif, ianya kerana gula. Gula ni dia mengganggu sistem saraf neuron otak, dan ada kanak-kanak kesan dia adalah dia menjadi hyperaktif. Itu yang kita tak nak. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu saya nak buat kursus pada 6 hari bulan ni supaya anda lebih aware, anda lebih sedar dan tahu, dan anda boleh educate masyarakat sebagai salah satu program khidmat masyarakat sambil-sambil kita berniaga ni. Okey, now kita tengok apa slide yang seterusnya. Itu dia. Ini dalam bahasa Inggeris. Sugar is a leading cause of illness. Ini daripada luar negara ni. Cuba tengok tu. Cancer, diabetes, sakit jantung, obesity, arthritis. Sakit apa kau? Arthritis tu gout. Gallstone, batu karang. Dental caries. Maknanya orang gigi dia tu banyak caries kotor, gigi berkarat. Gula. Punca gula. Tu dia. Cuba tengok, pandang betul-betul. Itu bukan saya kata, ini daripada statement-statement yang terdapat dibuat kajian. Ini cerita bahan yang saya bagi ni, itu bagi amalan kebanyakan rakyat Malaysia, sarapan pagi 3 sudu teh gula. Ni kalau orang kerja kerajaan kot ni, pukul 10 pagi minum teh lagi, makan minum tengah hari. Tu dia anggaran kandungan gula dalam makanan dan minuman dia. 20 sudu teh sehari gula. Mana tak kena kecil manis? Nampak tak dia punya kesan yang kita kena elak?
Tengok tu. Research continues to show that sugar is the main source of fuel which feeds cancer. Gula bagi makan kepada sel kanser dan contributes an inflammatory environment. Maknanya berlaku masalah keradangan pada sel tubuh kita. Dan orang kecil manis sebagai contoh, dia rasa kebas kaki tangan dia, saraf dia, pijak lantai tak rasa. Saraf dia dah problem. Itu maksudnya keradangan. Kerosakan sel, kerosakan saraf disebabkan oleh gula tadi dan itu yang dinamakan sebagai keradangan. So apabila berlaku keradangan, cara dia adalah baru kita ambil pemakanan kesihatan. Macam kita ambil minyak sihat, minyak zaitun, minyak kelapa dara, kita ambil minum susu bikolin, kita ambil Botafast. Botafast khususnya dia membantu untuk mengatasi masalah keradangan akibat daripada amalan pengambilan gula yang berlebihan. Itu kena faham molek-molek. Tu dia, tengok tu. 16 kalori setiap satu sudu kecil. Gula tu 16 kalori setiap satu sudu kecil. Menyebabkan makanan yang ada gula itu menjadi berasid. Nampak tak? Jadi daripada makan gula baik makan racun, senang. Lepas tu tengok, menambah berat badan, mereputkan gigi, masalah kelesuan. Orang kecil manis dia akan jadi berlesu bukan pasal dia hypo, tetapi disebabkan gula yang berlebihan dalam badan. Ketagihan, masalah ketagihan. Orang yang ambil gula ni, tahu tak kenapa berat badan dia naik? Orang yang ambil gula, berat badan dia naik adalah disebabkan oleh gula ni. Dia adalah dia punya sifat dia boleh menyebabkan kita rasa ketagih. Bila kita rasa ketagih, tak dapat gula, ada orang rasa menggigil, rasa tak puas, rasa tak selesa, rasa tak sedap badan. Itu adalah gejala ketagihan. Kata pakar-pakar pemakanan, ketagihan kepada gula adalah 8 kali ganda lagi dahsyat daripada ketagihan kepada morfin. Ini statement daripada pakar pemakanan. Tagih gula ni 8 kali ganda lebih teruk daripada ketagihan kepada morfin. Bila kita ambil banyak gula, maka kita akan makan banyak. Sebab gula meningkatkan selera nak makan. Itu cerita gula ni. Dia meningkatkan selera nak makan. Dia menyebabkan kita rasa ketagih, kita tak selesa, tak senang duduk. Itu bahaya. Dan gula menyebabkan proses penuaan jadi cepat. Orang yang kita tengok, orang yang kecil manis, umur muda tapi dah nampak tua. Itu dia. Sebenarnya gula ni dibuat daripada tebu, di mana tapisan daripada tebu tadi, dia melalui proses pelunturan. Gula tebu ni, air tebu warna apa? Hijau. Buat apa jadi gula tu jadi putih? Pakai bahan peluntur lah. Kalau kita ni bahasa senangnya klorok. Lorok lah. Dia tak adalah maksudnya klorok tu, tapi maksudnya macam tu lah, menggunakan bahan kimia untuk tukar jadi white crystal. Jadi warna putih mutiara. Padahal tebu tu warna apa? Kan? Tebu tu warna apa? Kalau kita minum air tebu, ada air tebu warna putih Kak Lisa? Tak ada lah. Tak ada. Hijau. Buat apa dia jadi putih? Pasti menggunakan chemical. Saya berfikir juga. Pandai dah Kak Lisa. Lepas ni boleh menjadi consultant anti-diabetes. Dan masalah kita tengok makin lama kita tengok masalah yang berkaitan dengan lemah tenaga batin, terutama bagi orang lelaki. Orang perempuan pun ada, tak sampai umur tak menopause lagi, tapi bila suami pegang pun tak ada rasa. Kan? Ada. Itu Kak Lisa. Ada sebenarnya kat luar sana ramai suami pegang. Dulu masa bercinta pegang je tegang.
Bila dah lama dah meningkat umur sikit, pegang tak ada rasa pun. Tak ada rasa apa-apa pun. Itu salah satunya adalah kerana peranan gula dalam tubuh kita sehingga menyebabkan kita hilang nafsu, keinginan, lemah tenaga batin. Salah satu sebab dia adalah kerana pengamalan gula yang berlebihan. Orang lelaki kalau keluar kedai, tiap hari mesti keluar kedai, lepak mamak ke, kedai apa, gerai ke, teh tarik. Betul tak? Jadi sebenarnya itu adalah salah satu daripada gejala yang menyebabkan lemah tenaga batin. So makanlah ubat kuat tongkat ahli bertongkat-tongkat sekalipun, tapi gula tak tinggal, tak akan memberikan kesan. Tengok, makanan gula juga adalah makanan sel kanser, punca diabetes, sakit jantung dan macam-macam lagi penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tu tengok tu. Allahu Akbar. Dah perlu. Kementerian Kesihatan Malaysia ada tu keratan akhbar. Kementerian Kesihatan Malaysia turut mencadangkan stevia sebagai pengganti gula pasir. KKM pun cadangkan, kita tak nak, kenapa? KKM dah keluarkan statement dalam keratan akhbar ni. Kan? Kita kena ganti. Kenapa kita tak nak ganti? Sedangkan pihak yang berkuasa dalam bidang kesihatan pun dah syorkan pengamalan stevia sebagai pengganti gula pasir bagi mengurangkan masalah penyakit kronik. Dan terlalu banyak info tentang stevia. Ramai orang tahu dah tentang stevia. Stevia sebagai pengganti gula. Tengok, stevia pengganti gula lebih sihat dan murah. Ancaman racun putih. Daun stevia boleh kawal gula dalam darah. Segmen lagi, stevia boleh ganti gula. Keratan akhbar banyak dah viral dah ni. Stevia bebas kalori. Sebab dalam stevia, dia kosong sifat dia. Dia tidak ada karbo. Dia kosong. Kosong karbo, kosong kalori. Tak, dia kosong. Stevia pengganti gula. Nanti dalam 696 saya akan terangkan apa yang ada dalam stevia. Okey, cuba tengok benefit of stevia. Kelebihan stevia: antibakteria, anti-kuman, antiseptik, antimicrobial, antioksidan, anti-glycemic. Anti-glycemic ni maknanya dia tak macam gula. Kalau gula, kalau kita ambil gula tak tukar kepada tenaga, dia akan menyebabkan berlaku overflow gula dalam sel, menyebabkan kita kena kencing manis dan sebagainya. Dan stevia juga anti-hypertensive, maknanya darah tinggi, hypertension, diabetes, chronic fatigue, indigestion. Indigestion maknanya berkaitan dengan usus, heartburn, improve. Ni bahasa orang putih, nanti aku kupas dalam dengan jelas dalam bahasa Melayu pada dah bulan nanti. Cuba tengok perbandingan khasiat stevia dengan gula. Perbezaannya, stevia pemanis mula jadi. Gula berubah kimia dalam darah, termasuklah menjadikan darah kita berasid. Stevia turunkan parah gula dalam darah. Gula tidak menyebabkan sakit jantung secara langsung, tapi menjadikan platelet darah kita jadi melekit. Dia jadi pekat, darah kita jadi pekat. Itu menyebabkan serangan jantung. Melawaskan kencing. Kalau kita amalkan stevia, orang yang kencing tak lawas, dia membantu. Dia menurunkan tekanan darah, membunuh bakteria, membunuh kulat, membunuh virus. Nampak tak tu? Membunuh virus. Inilah antara dalam suasana COVID yang memang tak akan hilang dalam dunia selepas ini. Maka kita kena kuatkan sistem tubuh kita, termasuklah pengamalan stevia membantu membunuh virus dalam tubuh kita. Mengurangkan masalah keranangan. Kita rasa orang kencing manis, rasa kebas tangan, rebas kaki, mata rabun, katarak dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur keranangan dan stevia boleh membantu. Dan stevia juga membantu menurunkan berat badan. Kalau kita banding dengan gula, semuanya memihak kepada negatif. Menyebabkan gemuk, proses penuaan, menyebabkan keberkesanan sel darah putih. Masalah sel darah putih pun boleh jadi sampai mudarat apabila kita mengamalkan gula pasir. Itu dia. Kenal tak ni? Stevista. Stevista ini adalah singkatan nama stevia daripada Vista Manhaj. Itulah namanya. Itulah yang disebabkan kita namakan dia sebagai Stevista. Stevia mengikut formulasi Vista Manhaj. Dan kita letakkan bawah itu, kalau anda perasan, dekat ini adalah flyers ya. Nanti anda boleh beli, belum siap percetak lagi, baru siap design, panas-panas Puan Aida dah masukkan, dah viralkan. Ini adalah contoh kita punya flyers yang dah siap design.
Lepas ni boleh beli banyak-banyak. Harga saya tak tahu. Belum tahu lagi. Premix Stevia with Melissa Officinalis Leaf. Kelebihan, dia tulis kelebihan daun melisa, menurunkan kadar gula. Daun dah kita berhenti gula, gantikan pemanis gula dengan pemanis stevia, tetapi daun itu sendiri membantu menurunkan kadar gula dan kolesterol dalam tubuh. Maknanya daun melisa boleh potong kolesterol, boleh turunkan kadar gula, boleh membantu mengimbangkan tekanan darah. Bagi orang yang ada tekanan darah tinggi, dia turunkan. Bagi orang tekanan darah rendah, dia seimbangkan balik. Sebab itu orang tekanan darah rendah pun bagus. Anti-stress. Dia rasa relax. Tak percaya, ambil lah 6 titis sebelum tidur kejap lagi. Minum lah. Boleh rasa dia punya ketegangan saraf kita menurun. Dan dia membantu bagi orang yang ada masalah tak cukup, tak boleh tidur, insomnia. Masalah masalah usus, bahasa orang penting aku tak bunyi. Membantu sistem respiratory, maknanya sistem pernafasan kita juga. Ini Stevista. Ini dia punya, kita juga akan keluarkan, kalau tak salah saya akan keluar banner juga tentang Stevista. Alright, untuk malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, lihat apa yang ada di dalam stevia dan jenis apa stevia kita gunakan. Saya akan panjang lebarkan pada 6 hari bulan, tetapi ada 4 elemen penting di dalam Stevista. Satu, stevia itu sendiri. Okey? Dan stevia itu sendiri, kalau orang tanya, kita pakai jenis daun apa? Di dalam Stevista itu ada 3 jenis daun. 3 jenis daun stevia. Dalam Stevista ada 3 jenis daun yang terbaik, daun stevia yang terbaik di dunia, yang datang daripada 3 benua. 3 benua digabungkan. Itu kelebihan dia. Dan gabungan itu daripada benua mana? 1, stevia dari benua Asia. 2, stevia dari benua Eropah. 3, stevia daripada Amerika Selatan. 3 jenis daun stevia yang terbaik digabungkan, menjadikan dia sebagai ekstrak 3 daun stevia daripada 3 benua, iaitu daripada Eropah, Amerika Selatan dan Asia. Dan nama stevia itu adalah 1, Rep stevia, 2, Alpha stevia dan 3, SG stevia. Maknanya dia punya kekuatan yang ada ni bukan apa orang kata kaling-kaling. Kaling-kaling aku pun tak tahu. Kaling-kaling ni bukan calang-calang agaknya ya. Jadi 3 jenis daun yang terbaik daripada 3 benua digabungkan di dalam produk kita, dalam Stevista kita yang terbaik. Dan berbanding dengan stevia yang lain, kepekatan stevia itu yang paling tinggi sekali lah, saya boleh katakan, berbanding dengan semua jenis stevia yang ada dalam market. Apa dia? Kandungannya. Biasa kita jumpa kandungan stevia sebenarnya 50%, 60% satu botol. Kepekatan stevia. Tetapi kepekatan stevia dalam Stevista adalah 78%. Kadar pekatan. Kalau pekat sangat anda kita pun tak boleh nak minum. Jadi kita letak best 78%. Sebab tu kita punya agak mahal, sebab kita paling pekat sekali. 78% kadar kepekatan stevia yang ada di dalam Stevista. Itu anda kena faham sungguh-sungguh, ya. Dan nak tunjukkan bukti bahawa sifat stevia yang original, letak atas lidah, pahit, letak dalam air, manis sangat-sangat. Ya, kemanisan stevia ini lebih daripada 10 kali ganda daripada kemanisan gula itu sendiri. Jadi dia boleh menjadi pengganti gula, terutama bagi mereka yang penagih gula. Penagih gula lebih kurang penagih dadah lah juga. Betul tak? Cuba tengok orang penagih dadah. Kalau dia tak dapat dadah, dia jadi bergeletar, dia jadi tak selesa, dia jadi stres. Sama juga orang penagih gula. Kalau sehari tak dapat gula, dia tak boleh duduk. Itu simptom lah tu. Sama lah. Penagih dadah, lama-lama dia akan mati. Sebab dadah itu merosakkan sistem tubuh dia. Sama juga penagih gula. Lama-lama mati ya. Tapi lebih tragis daripada penagih dadah. Sebab kalau penagih dadah, tak pernah dengar penagih dadah sebelum mati, dia kena potong kaki. Tapi penagih gula sebelum mati, kaki kena potong.
Hello? Boleh dengar tak? Jadi sebab itu penagih gula adalah lebih tragis daripada penagih dadah. Patutnya kena ada pusat pemulihan penagih gula di dalam Malaysia ni. Sebab penagih gula, orang yang sakit penagih gula ni, penyakit kronik banyak hingga pada dia. Sebab tu hari ni ramai orang yang sakit teruk, penyakit kronik yang sangat teruk. Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, heart attack, hepatitis dan sebagainya. Itu semua punca utama daripada gula. Anda tak percaya, nanti apabila saya dapat dia punya buku Gula Adalah Racun tu, gula buku saya ada je buku tu, tapi saya tak ada stok. Nanti kita dapatkan stok buku Gula Adalah Racun putih. Buku ni. Boleh nampak? Gula Adalah Racun Putih, tulisan Dr. Norman Muhammad Narawi. Buku ni penting ya. Buku ni sangat penting untuk anda. Color ni, kandungan dia color. Anda boleh dapatkan buku ni. Nanti kalau saya akan berhubung dengan Dr. Norman untuk dapatkan berapa set, nanti bagi nama. Nanti saya check dengan Dr. Norman berapa harga dia apa semua. Plus dengan kos kurier lah. Kan? Jadi bila anda ada buku ni, senang. Kadang-kadang kalau Kak Nisa cerita gula adalah bahaya, orang kata Kak Nisa belajar mana? Dah buka buku ni. Ni Dr. Norman Muhammad Narawi. Dia tulis tu. MBBS bermakna dia adalah doktor perubatan. MBBS ni adalah dia bermakna dia adalah buku. Dan buku ini dah ada 4 kali percetakan dah. Buku ni sejak tahun 2014 lagi. Tak ada pernah pun mana-mana syarikat gula atau kilang gula yang saman Dr. Norman. Sebab dia keluarkan buku ni. Gula Adalah Racun. Dia cerita, tuan-tuan dan puan-puan, sejarah gula. Dia cerita dalam buku ni macam mana. Oh, ni yang terkena dengan aku ni, sindrom perut boroi sebabkan gula. Boroi pun sebab gula. Bahaya ni. Dia cerita kena. Lepas tu dia macam mana gula boleh menyebabkan kena kolesterol. Macam mana gula boleh menyebabkan kena darah tinggi. Dia cerita. Dia cerita. Jadi sebab itu kita semua kena ada buku ni. Bila kita nak pergi buat presentation, senang. Orang kata kau belajar mana? Nah ni. Sebab saya ceramah tentang stevia di Kelantan, di Kota Baru. Ada seorang duduk kat belakang. Dia kata, siapa kata gula adalah racun? Dah tergagal aku. Nasib baik ada buku ni. Saya tak kata. Tapi doktor ini kata. Dia belajar dalam bidang tu. Dia dah keluarkan buku ni sejak tahun 2014. Dah 6 tahun dah. Tak pernah ada satu kilang gula saman dia. Kalau dia tak betul, mesti kena saman. Ini doktor ni kata. Dan banyak lagi artikel-artikel yang menunjukkan bahawa gula adalah punca penyakit. Baru dia diam. Halo. Jadi, lepas ini, saya akan keluarkan list. Ada isi nama anda, username anda, nombor telefon anda yang berWhatsApp. Untuk saya daftarkan anda dalam seminar Stivista ataupun bengkel Stivista pada 6 hari bulan 6 tahun 2020, hari Sabtu, jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi siapa yang ada masa untuk bersama saya mendalami, kita nak mendalami insya-Allah bersama saya dan insya-Allah bersama dengan Puan Eda juga tentang ilmu Stivista. Sebab anda ilmu tentang gula ni adalah agak teknikal dan anda kena faham sehingga lebih mendalam. Dan bagi yang dah bagi nama, pastikan anda ada anda ada Telegram. Sebab saya akan invite anda ke grup Telegram khusus untuk seminar ini, di mana mulai esok saya akan masukkan video-video penerangan tentang gula adalah racun sebagai panduan kepada anda supaya anda boleh jadikan itu sebagai salah satu tools anda apabila anda buat presentation dengan prospek anda. Percayalah, Stivista akan menjadi satu produk yang akan menggegarkan pasaran Malaysia selepas ini. Sebab sebenarnya lebih ramai orang di luar sana yang perlu tahu tentang bahaya gula dan mereka kena tukar daripada gula pasir kepada Stivista, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada apa-apa soalan setakat ini nak tanya? Tak ada.
Tak ada ya, boleh jelas, boleh faham. Terima kasih banyak kepada semua yang berada, yang sertai perlas kita pada malam ini. Dah hampir pukul 11 malam. Di Facebook ada 9 orang, di 9 orang juga dekat Webex. Saya harap ada manfaat yang anda akan dapat dapat penuhkan. Dan bagi yang belum ada stok, belum tempah stok, cepat-cepat tempah stok. Ada 2,000 botol bersamaan 500 set untuk batch yang pertama. Bagi yang dah booking, okeylah, tapi yang belum booking, cepat-cepatlah booking. Saya bimbang 500 pun habis sebab setakat ini dah 60 set. 60 set dah bertuan. 60 set dah bertuan, bermakna tinggal 440 set sahaja lagi yang tinggal. Jadi cepat-cepatlah booking. Kita harap sebelum 25 hari bulan 6 Steve Vista akan masuk dalam pasaran dan kita boleh gegarkan market, insya-Allah. Alright. Jadi terima kasih banyak atas kesudian anda untuk bersama saya pada malam ini. Kita jumpa lagi malam esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.